Hai, selamat petang, salam sejahtera. Kemarin pukul 6 petang, timbul satu isu yang paling hangat dalam media sosial berkaitan politik Malaysia, yang mana BBC telah mengambil tindakan membuat sidang media untuk memberitahu bahawa mereka kekal menyokong Ismail Sabri sehingga penggal 2023 selesai. Apa implikasi kepada sidang media tersebut? Ini yang akan kita coba jawab di dalam pertemuan pada kali ini. Sokongan BBC, tindakan sengaja cari pasal sebenarnya. Apakah ini akan mendorong Ismail Sabri segera dijatuhkan? Persoalannya pada petang ini adalah, adakah ini menunjukkan Ismail Sabri semakin berkurangan sokongannya? Adakah hal sidang media kemarin itu menunjukkan bahwa Ismail Sabri secara tersiratnya semakin berkurangan sokongannya? Persoalannya, kenapa tiba-tiba saja Tajudin yang disebut-sebut akan dilantik sebagai duta besar ke Indonesia mengadakan sidang media berkenan? Adakah ini adalah satu provok supaya surat lantikan beliau menjadi duta besar di Indonesia itu dipercepatkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri? Tanpa angin, tanpa ribut, dan tiba-tiba saja Kelab Penyokong Kerajaan atau BBC mengadakan sidang media menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk terus mentadbir negara sehingga penggal parlimen berakhir pada 2023. Pengerusinya yaitu Tajudin Abdul Rahman berkata, kepimpinan Ismail Sabri perlu diteruskan bagi membantu kabinet memberikan fokus kepada usaha membela rakyat. Kita memberikan kepercayaan yang tinggi kepada Ismail Sabri kerana beliau telah menunjukkan prestasi yang sangat baik selama 100 hari sebagai Perdana Menteri, kata BBC. Beliau yang bersama dengan ahli kabinet yang mempunyai fahaman politik berlainan telah dapat membuktikan kejayaan mereka dalam menangani wabak COVID-19 sehingga kes terus menurun, kata Tajudin Abdul Rahman. Persoalannya sekali lagi, kenapa tiba-tiba saja Tajudin yang disebut-sebut akan dilantik sebagai duta besar ke Indonesia ini mengadakan sidang media tergempar tersebut? Adakah ini menunjukkan Ismail Sabri sebenarnya semakin berkurangan sokongannya? Jika ada, siapa yang sekarang tidak lagi menyokong Ismail Sabri? Atau sidang media itu sebenarnya pobrok ataupun probok saja supaya surat lantikan sebagai duta dapat lebih dipercepatkan dikeluarkan oleh Perdana Menteri? Begitu juga dengan adanya sokongan secara tiba-tiba kepada Ismail Sabri ini, ya tentu sekali mengingatkan kita semula kepada insiden di mana pada waktu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, banyak kali ahli-ahli parlimen membuat sidang-sidang media menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi apa yang berlaku? Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya tumbang juga. Oleh siapa? Bukan oleh pembangkang, tapi daripada kerajaan sendiri, daripada UMNO yang menarik sokongan menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Persoalannya, adakah laluan ini, trek ini akan turut ditempuh oleh Ismail Sabri juga, yang mana banyak kali sidang media menyokong seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan akhirnya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga akan ditinggalkan oleh ahli-ahli parlimen sehingga beliau kehilangan majoriti dan akan membawa kepada pembubaran parlimen. Yang nyata sekali adalah sokongan terbuka BBC untuk Ismail Sabri diteruskan hikmatnya sehingga tahun 2023 adalah jelas merupakan tindakan sengaja cari pasal terhadap kepimpinan UMNO sendiri. UMNO mencari pasal kepada kepimpinan UMNO sendiri. Ini bukan hal pembangkang. Secara tersiratnya, tujuan memberi sokongan kepada Perdana Menteri sehingga tahun 2023 itu adalah semata-mata agar pemilihan UMNO diadakan terlebih dahulu sebelum PRU15 dilangsungkan. Melalui itu, dengan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri akan ditonjolkan untuk merebut jawatan Presiden UMNO yang kini disandang oleh Ahmad Zahid Hamidi. Perkara itu tentu sekali bertentangan dengan pendirian MT UMNO baru-baru ini. Sebagaimana telah disebutkan oleh Ketua Pemuda,
yaitu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, bahwa ketetapan telah dipersetujui dalam mesyuarat itu untuk parlimen dibubarkan selepas Julai 2022 dan sebelum pemilihan UMNO diadakan. Makna kata, matlamat melanjutkan tempo Perdana Menteri sehingga 2023 itu bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memulihkan ekonomi, dan bukan juga untuk menangani COVID-19, tetapi semata-mata karena kepentingan kuasa. Di sebalik yang terlihat melalui sokongan BBC itu, seolah-olah Ismail Sabri sudah kurang sokongan dan mahu dijatuhkan. Sebenarnya ini adalah gerakan untuk membawa Perdana Menteri mengetuai gerakan menjatuhkan kepimpinan UMNO yang sedia ada. Cuma persoalannya yang paling besar pada petang ini, sempatkah gerakan menjatuhkan itu dilakukan atau Ismail Sabri bakal lebih dahulu dijatuhkan? Persoalan paling penting pada petang ini adalah seolah-olah Ismail Sabri sudah hilang, kurang sokongan di parlimen. Ya, seperti yang kita tahu, sokongan majoriti Ismail Sabri di parlimen adalah sangat tipis pada ketika ini. Dan bila-bila waktu saja beliau boleh tumbang sekiranya sama ada pembangkang menarik diri, sama ada bersatu menarik diri, atau paling jahat, paling nyaya adalah apabila daripada kerajaan sendiri, UMNO sendiri menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri. Hal ini kerana keengganan Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen sebelum pemilihan UMNO. Ismail Sabri mahu kalau pemilihan UMNO diadakan sebelum PRU. Pemilihan UMNO dulu baru PRU, supaya Ismail Sabri mempunyai peluang untuk dinaikkan sebagai Presiden UMNO dan kekal sebagai Perdana Menteri. Kerana menurut penganalisis politik, sekiranya pemilihan dibelakangkan daripada PRU, makna kata PRU didahulukan daripada pemilihan, mungkin sekiranya UMNO dan Barisan Nasional memenangi pilihan raya tersebut, mungkin Ismail Sabri bakal menjadi Perdana Menteri yang paling singkat dalam sejarah Malaysia, kerana mungkin Ismail Sabri tidak akan dicalonkan lagi sebagai Perdana Menteri. Oleh sebab itu, Ismail Sabri cuba sedaya upaya untuk menghabiskan dahulu penggal sehingga 2023 barulah PRU diadakan. Tetapi hal ini akan menyukarkan Zahid Hamidi, Najib dan kluster-kluster mahkamah yang lain, kerana mereka sebenarnya juga mahu kuasa. Jadi seperti di dalam penerangan dalam sahbudin.com ini, sebenarnya ini adalah gerakan untuk membawa Perdana Menteri mengetuai gerakan menjatuhkan kepimpinan UMNO yang sedia ada. Adakah benar yang dinyatakan oleh Sabudin ini bahawa ini adalah satu lagi plot di mana mereka cuba menjatuhkan kepimpinan UMNO yang sedia ada? Adakah mereka bersedia untuk menunggu sehingga pemilihan UMNO dalam pemilihan pembubaran mesyuarat agung UMNO tersebut? Sama-samalah kita nantikan. Cuma persoalan yang paling besar daripada sahbudin.com adalah, sempatkah gerakan menjatuhkan itu dilakukan atau Ismail Sabri bakal lebih dahulu dijatuhkan? Sahbudin.com 15 Desember 2021. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.